berfikir dan perlu kepentingan sekiranya perlu. Pertama, hari ini orang menjadikan hak asasi manusia dan demokrasi sebagai kayu ukur dalam usaha untuk menyelesaikan masalah masyarakat Muslim. Yang kedua, PBB ada mengatakan berkaitan dengan kebebasan yang diberikan, dan menurut saudara Zakaria atau Hizbut Tahrir sendiri, kata mana di dalam Islam itu kita tidak bebas sebab kita terikat dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan yang diberikan bahawa berkaitan hak asasi manusia dan demokrasi ini satu perbuatan yang satu kefahaman yang kufur, dan ini dinyatakan oleh Hizbut Tahrir sendiri sebentar tadi. Dan mungkin kita boleh tanya penjelasan ataupun pandangan daripada saudara sekalian. Jadi tanpa masa saya teruskan dengan panelis kedua, iaitu rakan saya saudara Ahmad Fuad Rahmat daripada Islamic Renaissance Front. Dan seperti tadi, saya dengan secara tersendirinya menggunakan kuasa veto saya sebagai moderator memanjangkan sehingga menjadi 15 minit. Bila tanya 5 minit, dah habis dah, tapi saya cakap 5 minit lagi. Okay, jadi setiap panelis ada 5 minit, dan kalau ada baki 2 minit lagi, saya akan jadi tanpa masa saya persilakan saudara Fuad Rahmat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Saya ingin minta izin nak membentangkan hujah saya dari sini sebab saya pakai PowerPoint. Jadi senanglah saya mengawal. Bagi kalian yang tidak kenal lagi Islamic Renaissance Fund, saya just nak explain sikit bahawa kita ni satu organisasi yang ingin meluaskan wacana demokrasi dan Islam di Indonesia. Jadi ini memang menghargai undangan daripada para penganjur, kerana dialog yang sebeginilah yang kita rasa paling penting untuk umat Islam di Indonesia sekarang ini. Terutamanya dalam menghadapi isu-isu rumit dan kompleks yang dialami oleh rakyat-rakyat Melayu Muslim. Jadi pembentangan saya seperti teman saya dari Hizbut Tahrir tadi mengatakan, saya sebenarnya diberi dimaklumkan awal diberi setengah jam untuk membentangkan hujah saya, tapi sedangkan ia dah dikurangkan kembali 5 minit, saya akan cuba saya upaya untuk meringkaskan apa yang saya ingin kongsi dengan rakan-rakan semua. Hujah saya bertajuk Islam dan Negara Progresif. Negara progresif ni satu idea yang didokong oleh organisasi saya, yang pada pendirian kita mencerminkan agenda yang paling sesuai jika kita mengambil kira konteks dunia sekarang. Jadi idea untuk satu idea itu berharga, ia haruslah membicarakan ke arah memberi makna pada konteks. Kita tak boleh pada kami, pada rakyat, tak boleh memberi hujah tanpa mengira konteks. Jadi apakah konteks yang kita ambil kira dalam pembentangan negara progresif kita? Konteks pertama ialah masalah politik dunia makin rumit. Dalam dunia globalisasi, masyarakat yang pelbagai kaum, agama dan pendapat, pencanggahan pemikiran akan berlaku. Ini satu hakikat dunia globalisasi kita. Sempadan antara negara pun makin lama makin nipis, dan teknologi maklumat makin lama makin berkembang. Sekarang ni, in the era of technology, sumber telefon orang pun, handphone orang pun ada internet, maklumat itu senang cepat. Ia bukan didominasikan oleh sekelompok atau satu parti, satu golongan orang, satu kelas orang, tapi sekarang dah didemokrasikan. Maklumat itu senang cepat untuk semua orang. Konteks kedua yang kami ambil kira dalam takrifan negara progresif kami ialah masalah sosioekonomi dunia makin menjadi-jadi.
harga barang makin naik tapi gaji masih tetap. Kadar pengangguran dunia masih meningkat. Dalam sekitar makin tercemar. Ya. Ini hakikatnya di dalam negara dan di luar negara. Pada masa yang sama, gerakan demokrasi dan kebebasan pun berkembang. Contoh yang paling jelas kita boleh dapati di Arab Spring, fenomena Arab Spring di dunia Arab, ya, terutamanya di Mesir dan Tunisia. Seiring dengan itu ada pula gerakan Occupy, sebenarnya Occupy Wall Street, Occupy London, so on and so forth. And then di Burma, di benua kita sendiri pun ada satu gerakan organik, gerakan rakyat yang ingin mendemokrasikan negara mereka. Jadi ini konteks kehidupan orang Islam sedunia. Ya. Jadi apakah sambutan yang patut dari orang Islam? IRF, organisasi kami, berpendapat bahawa agenda yang patut ada ialah untuk menjadikan satu idea negara progresif. Apakah negara progresif itu? Negara progresif itu bermatlamat berikut: menjadikan satu hubungan harmoni antara kaum dan agama, membasmi kemiskinan, membasmi penindasan golongan yang terlemah dan ketinggalan dalam masyarakat seperti golongan wanita, golongan orang asing, dan menjamin bahawa agama tidak digadai untuk kepentingan politik sistem negara. Jadi syarat-syarat untuk adanya satu masyarakat yang aman, yang adil dan penyayang adalah seperti itu. Dengan ini sebagai matlamat, IRF juga berpendapat bahawa cara kita boleh mencapai matlamat itu adalah seperti itu. Satu, sistem demokrasi. Dua, hak asasi. Tiga, keadilan sosial. Dan empat, sistem perundangan sekular. Apakah maksud sekular ini kita akan bincang sebentar lagi. Tapi secara amnya, saya ingin beri gambaran paksi, pada kami paksi negara yang boleh menjadikan satu masyarakat yang adil dan aman. Ya. Nah, idea ini tak lengkap. Negara progresif ini bukan negara yang sempurna. Tapi pada kami, dengan adanya realiti rumit dunia globalisasi, dunia yang makin terbuka, ini adalah cara-cara, metode-metode yang orang Islam boleh bincang dan menggunakan cara yang lebih lengkap untuk menciptakan satu masyarakat yang adil dan aman. Teman-teman tadi sudah menjelaskan makna demokrasi dan hak asasi. Jadi saya tak nak ambil masa untuk mengulangkan makna itu. Saya nak hanya bincangkan masalah soalan keadilan sosial. Ya. Keadilan sosial ini penting untuk memastikan prinsip asas demokrasi dipelihara. Ya. Apakah hasratnya adanya keadilan sosial ini? Satu hidup di mana masyarakat bersatu dan ada semangat kemasyarakatan. Dan dalam hal itu ada juga keadilan ekonomi. Nah, apakah maksudnya sistem sekular itu? Pada kami, sistem perundangan sekularis maknanya senang. Ya. Agama diasingkan daripada identiti undang-undang, supaya agama itu tidak senang dipolitikkan dan dieksploit. Apabila agama pada kami, agama itu rapat sangat dengan kuasa, mulalah pencemaran agama. Mulalah agama ini digunakan untuk matlamat yang selain daripada agama itu. Jadi untuk mengurangkan risiko supaya agama ini mendapat kebebasan dan keluasannya sendiri, undang-undang negara itu haruslah bersifat neutral dan tidak memihakkan mana-mana identiti agama. Tapi, adakah sekular itu bererti anti agama? Sebenarnya tidak. Sekular, perkataan itu memang satu istilah yang rumit. Jadi kita tak bermaksud bukan menunjukkan sekular Mustafa Kamal Atatürk, ya, yang betul-betul anti agama, ataupun sekular yang di Perancis yang tidak membenarkan
wanita bertudung, tidak membenarkan lawan azan, macam tu, bukan. Agama boleh subur di ruang awam. Dalam negara progresif kami, agama ni boleh mendominasi pun ruang awam kalau nak. Dana pun boleh diberikan kepada organisasi semua agama dengan syarat dia kerjaan demokrasi lah. Cuma agama tidak boleh jadikan sumber utama eksklusif ataupun eksklusif undang-undang. Jadi itulah makna yang diberikan kepada sekularisasi, supaya ruang deliberation, ruang pengucapan demokrasi, ruang perbincangan itu tidak didominasikan oleh hanya satu pihak, supaya satu masyarakat yang betul-betul kepelbagaian dapat dirasakan. Dan kepelbagaian ini bukan kepelbagaian agama atau kaum saja, tetapi kepelbagaian pendapat, kepelbagaian tafsiran, kepelbagaian penghayatan, kepelbagaian cara luahan, cara penghayatan satu agama. Jadi dengan jauhnya keuntungan suatu kerajaan itu kepada mana-mana makna diberi kepada agama, mulalah kita ada satu masyarakat yang dinamik. Seperti Ustaz Wan Salim Mano mengatakan tadi mengenai zaman kebilangan Islam, di mana pendapat-pendapat yang berlainan semua subur dapat dibahaskan dengan secara yang aman tanpa dikongkong oleh mana-mana agenda-agenda yang politik. Kemudian saya banyak slide yang saya nak ringkaskan. Okey, adakah ini bercanggah atau berselaras dengan Islam? Pada kami, ia tidak bercanggah. Pada kami, ia tidak kontradik dengan pesanan Islam. Pendirian kami yang pertama ialah agama Islam ini satu agama yang dinamik. Makna dinamik ini ialah dalam Islam itu, dalam falsafah Islam itu ada daya gerak yang sendiri, yang boleh menyesuaikan pesanannya untuk semua perubahan yang dialami oleh semua zaman. Jadi mesejnya relevan untuk semua masalah-masalah unik yang timbul dalam perubahan masa. Syariah tu, perkataan syariah tu dalam Quran hanya digunakan 2 kali. Pertamanya di Al-Jasiyah, lepas tu di Asy-Syarah. Di dalam kedua kali itu, syariah tu menunjukkan kepada cara hidup, satu istilah falsafah. Dia bukan menunjukkan kepada ramu undang-undang. Syariah itu jalan yang benar. Dalam surah Al-Jasiyah itu, dalam ayat itu, syariah dibezakan dengan hawa nafsu. Jadi istilah asalnya, syariah itu adalah satu penghayatan agama, bukan satu metod untuk melaksanakan polisi. Surah-surah hukum pun hanya menjelma dalam Quran itu di zaman Madinah, apabila Rasulullah menjadi ketua untuk masyarakat yang memang berbagai. Kebanyakan surah dalam Al-Quran adalah surah yang diturunkan di Mekah, yang mencerminkan satu pendekatan yang lebih ilmiah dan berfalsafah daripada berhukum dan berundang-undang. Jadi agama ini tidak harus dikungkung oleh niat untuk mendominasi atau niat untuk menghalang cara hidup orang lain. Kebanyakan surah seperti Ar-Rahman, Fabi ayat al-Rahman Tukaziban, mengajak kita untuk memikir, mengajak kita untuk merenungkan ciptaan Tuhan, mengajak kita untuk menyedari dan menghayati keesaan Tuhan. Jadi ada dimensi yang lain dalam Islam daripada hukum hakam atau hal-hal kerajaan yang kita fahami sekarang. Kerajaan yang kita fahami sekarang pun lain daripada kerajaan zaman Rasulullah itu. Sekarang kita ada framework berkonsepkan negara bangsa. Negara bangsa itu framework yang moden, bukan framework yang selalu ada. Ya. Negara bangsa itu bukan something yang positif atau negatif. It's just, itu realiti hidup kita.
Jadi Islam tu harus dapat menangani dan dapat memberi kita ilham untuk menukarkan atau transform realiti ini ke arah satu masyarakat yang aman dan adil. Piagam Madinah pun tak ada menggunakan perkataan hudud. Piagam Madinah pun tak ada isu perbankan, isu pakaian wanita, tidak ada dalam piagam Madinah. Dan semangat pluralisme itu memang ada dalam Quran sendiri. Quran mengatakan bahawa penyembelihan Yahudi boleh dimakan kerana halal mengikut syarat-syarat yang sama. Jadi sedikit sebanyak itulah tentang kita yang saya memang banyak slide ini kita berbincang lagi di sesi Q&A lepas ini. Tapi sedikit sebanyaknya itulah pecah-pecah yang umum yang kami dari pihak Persaudaraan Islam ingin